Baik, Assalamualaikum semua kepada murid-murid tahun 5. Hari ini kita akan belajar subjek Mathematics. Okey, pada hari ini kawan-kawan awak minta kita akan belajar beberapa kemahiran, iaitu kemahiran pola nombor. Okey, kita akan belajar pola nombor, anggaran dan juga bundar. Okey, nak tahu lebih lanjut? Jom. Baik, untuk pola nombor, kita tengok apa soalannya. Tentukan pola nombor di bawah. Okey, kita tengok contoh 1. Okey, ada beberapa nombor di sini. Kita akan baca bersama-sama. 623, 628, 633, 638 dan juga di sini nombor tidak ditulis. Jadi kita akan cari apa nombor yang sesuai. Sebelum tu kita kena lihat nombor apa yang paling hadapan ni yang berubah. Yang bila kita baca dia tidak sama. 6 semua dalam keadaan 6. Jadi kita akan lihat 623 ya. 23 ni adalah yang kita ubah. 23 lagi. 28 lagi. 33 dan 38. Jadi daripada 23 pergi ke 28 kita memerlukan penambahan. Maksudnya nombor tu bertambah. Jadi 23, 24, 25, 26, 27 dan 28. Jadi kita perlukan berapa? 5. Ya, kita perlukan 5. Jadi di sini kita tambah 5. Okey, begitu juga 28, 29, 30, 31, 32, 33. Maksudnya ada penambahan 5 juga. Begitu juga 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ya, penambahan juga 5. Okey, daripada 38, 39, 40, 41, 42, 43. Jadi nombor 6 di hadapan ni jangan tinggalkan. Jadi kita letak 6, 4, 3. Jadi maksudnya 643. Jadi di sini boleh kita katakan ini pola nombor tertib. Bila bertambah bermaksud menaik. Okey, menaik tu bermaksud dia menaik berapa? Ya, dia menaik 5. Ya, dia naik 5. Itulah jawapan untuk pola nombor. Bila soalan ditanya tentang pola, jadi jawapan yang awak perlu beri ialah ini pola nombor tertib menaik 5. Baik, bagi contoh 2 juga sama. Tentukan pola, dia minta pola. Jadi awak lihat 65,197, 75,197, 85,197. Sini tidak ditulis nombornya. Dan akhirnya 105,197. Jadi, apakah nombor digit yang berubah? Yang berubah. Apakah yang berubah? Ya, nombor yang berubah adalah 6. Lepas tu 7. Lepas tu 8. Apakah nilai digit bagi 6 ni? Kita lihat sah. Ya. Ini adalah sah, puluh, ratus, ribu dan puluh ribu. Oleh itu 6 itu adalah 10,000. Jadi bila kita lihat 6 naik 7, ya, 6 naik 7 maksudnya 60,000 pergi ke 70,000 maksudnya dia akan naik bertambah berapa? Ya, bertambah 10,000. Bertambah 10,000. Okey, sama juga 75,000 pergi ke 85,000. Maksudnya dia bertambah 10,000 juga. Okey, dari 85
akan jadi? Ya, dia akan jadi 95,000. 95,000. Nombor yang sama kita ambil. 197. 95,197. Jadi adalah penambahan 10,000. Okey. Ini pun sama. Dia penambahan juga 10,000. Okey, nanti ada murid yang tanya, cikgu macam mana nak dapat 10,000 ni? Okey, sebenarnya kita ambil dua-dua nombor ni. Kita ambil, contoh kita ambil 75,197. Kan? Okey, kita tolakkan dengan 65,000, nombor yang kecil lah. Nombor kecil mesti di bawah lah. Kan nombor dia semua sama je. 7 dengan 6 saja berubah. Jadi bila kita tolakkan, kita akan dapat sifar. 7 tolak 6, 1. Kita dapat 10,000. Jadi dia bertambah 10,000, bertambah 10,000. Jadi di sini kita boleh katakan ini pola nombor tertib menaik sebab dia bertambah. Bila dia bertambah, kita akan tulis menaik. Menaik berapa ya? Ya, menaik 10,000. Menaik 10,000. 10,000. Kita jangan tulis sekali saja 10,000 tu. Mesti 2 kali. Ya, maksudnya ganda. 10,000, 10,000. Cikgu ni tulisan ni tak berapa cantik, kemas. Ya. Kalau tulis biasa lebih mudah. Jadi begitulah kita nak dapatkan jawapan dalam bentuk pola. Ini pola, ini pola nombor tertib menaik 10,000, 10,000. Sekarang kita lihat pula contoh 3 pula. 1,800, 1,700, 1,600, 1,500. Apa maksudnya di situ? Nombor tu makin menurun. Menurun berapa ya? Okey, kita tengok nombor yang menurun daripada 800, dia jadi 700, dia jadi 600, jadi 500. Jadi 1,800, 1,700. Maksudnya dia menurun. Kalau menurun kita kena tolak. Tolak berapa tu ya? 800 tolak 700 berapa? Ya, 100. 1,700 pergi ke 1,600? Ya, kena buang 100. 1,600 pergi ke 1,500? Ya, kena buang 100 juga. Jadi 1,500 tolak dengan 100, kita akan dapat. Oh, baguslah awak. Jawapan dia 1,400. Jadi di sini kita boleh katakan ini pola tertib, nombor tertib menurun. Tolak tu bermaksud menurun. Menurun berapa ya? Ya, menurun 100. 100. Tulisan pun tak apa nak kemas. Nanti awak buat kemas-kemas ya. 100, 100. Jadi bila soalan dia kata nyatakan pola untuk nombor di bawah, kita beri jawapan ini pola nombor tertib menurun 100, 100. Okey, ni nombor pula. Lihat juga besar sikit nombor dia. 120,350, 120,345, 120,340. Okey, di sini kita boleh lihat nombor yang berubah adalah berapa? Ya, 50. Tengok ini je. Lepas tu 45. Lepas tu 40. Jadi di sini kita boleh nampak 50 turun ke 45. Bermaksud dia tolak. Tolak berapa tu? 45 jadi 50. Ya, tolak 5. Berkurang 5. 45 tolak lagi 5. Kita dapat 40. Yang ini kita tolak lagi 5.
kita akan dapat 120, 335. Okey, kita tolak lagi 5. Kita akan dapat 120,330. Jadi, kita akan dapat dua. Satu jawapan dalam bentuk nombor ni dan satu lagi kita nak mencari pola tertib menaik atau menurun kalau tolak. Ya, dia adalah menurun. Jadi di sini kita akan tulis menurun. Menurun. Menurun berapa ya? Ya, menurun 5. 5. Okey, senang kan? Macam itulah. Baik, seterusnya kita akan masuk anggaran kuantiti. Anggaran kuantiti tu maksudnya kita tak dapat jumlah yang sebenar, berat yang sebenar. Jadi tengok soalan 1, anggarkan isi padu air dalam bekas K. Yang mana satu K? Yang ni, dia minta yang ni. Berapakah anggaran je? Tapi dia dah bagi L. L berapa ya? Oh, L ni 250 ml. Jadi, awak tengok air ni, lihat ya, air ni, kedudukan air ni. Saya bagi dua lah. Maksudnya, 250 ml ni di sini sebenarnya kedudukan dia. Jadi, maksudnya separuh separuh. Atau 1/2. Kalau sini 250,000, di atas juga adalah 250,000. Jadi kita dapatlah jumlah air yang penuh. Ya, jumlah air yang penuh sama ada kita darabkan 2 atau kita tambah 250,000. Cikgu buat darab lah, lebih mudah sebab cikgu gunakan pen ni kalau banyak tulis kan dia lagi lama. Jadi cikgu darab dengan 2. Maksudnya ada 2 bahagian air. Cikgu dapat apa ya? Kalau murid yang boleh congak, dia terus boleh dapat jawapan. Jadi 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Jadi jawapan awak adalah isi padu bekas kek ialah, okey, untuk 500,000, awak tak boleh terus tulis 500,000. Mesti kena tulis lebih kurang. Sebab kita tak pasti itu terlebih sikit ke atau kurang sikit ke. Jadi jawapan awak mesti ada perkataan lebih kurang. Lebih kurang berapa? 500,000. Senang saja. Untuk anggaran mesti ada perkataan lebih kurang atau hampir. Hampir pun boleh. Ya, dua-dua kita boleh guna. Okey, untuk soalan 2, anggarkan bilangan guli di dalam bekas B. Sekarang dia nak minta D pula. Oh, kalau awak lihat guli di bahagian A adalah penuh, sangat penuh, ya, penuh. Jadi di sini kita boleh lihat, cikgu tandakan, oh ni satu bahagian. Maksudnya kita boleh bahagi lagi berapa bahagian ni? Ya, berapa bahagian? Ni satu, ni satu, ni satu. Jadi kalau 300,000 ni penuh, maksudnya kalau ada 3 bahagian ni kita bahagi dengan 3 lah. Okey, 300,000 ni maksudnya dia ada 3 bahagian. Kalau murid yang boleh congak, terus congak, dia akan dapat terus jawapan. 3 bagi 3, 1. Yang ni kalau pengiraan macam ni, kita tak payah tunjuk satu, kita terus naik. Sifar ni naik atas. Sifar ni pun naik atas. Sifar ni atas. Ni naik atas, ya. Naikkan semua. Jadi awak akan dapat jawapan. Bilangan guli di bekas B, ya, satu bahagian ni adalah berapa? Ya. Kita bagi jawapan. Bilangan guli adalah lebih kurang 100,000. Jangan terus bagi jawapan 100,000 ya. Mesti ada perkataan lebih kurang atau hampir. Ya. Itu sahaja cara nak menjawab.
Baik, untuk soalan 3, anggarkan bilangan manik di dalam bekas X dan Z. Jadi dia minta X dan juga Z. Okey, di sini dia beritahu Y ni berapa? Oh, Y 800,000. Jadi kita lihat dulu kedudukan dia banyak mana. Jadi cikgu tandakanlah dulu. Cikgu tandakan dengan pen merah ni. Ini bermaksud separuh kan? Nampak separuh? Dua bahagian ni separuh. Okey, cikgu ambil lagi satu bahagian. Ni tak berapa kena lah. Patut kena, mesti kena. Okey, sebenarnya ada satu lagi bahagian di sini supaya kita nak kedudukan dia semua sama. Ya. Jadi di sini awak boleh lihat kalau 800,000 ada berapa bahagian ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi kita lihat 800,000 kita bahagi dengan 4. Kalau murid yang pandai dia terus congak sebenarnya. 4 bagi 8, 2. Okay. Jadi awak akan dapat sini 200,000. Jadi setiap bahagian ni adalah 200,000. Ini pun 200,000. Tak nampak cikgu tuliskan. Ini pun 200,000. Setiap bahagian ni adalah 200,000. Jadi kalau ini melibatkan ada dua bahagian. Jadi 200,000 dengan 200. Ini dua bahagian ya. 200,000 dengan 200,000 maksudnya X adalah 400,000 lah. Empat ni tak cantik sangat. Okey, contohkan 400,000. Bagi Z, 200,000, 200,000, 400,000 dan 600,000. Jadi gerakan dia adalah 600,000. 600 ni cikgu tulis tak apa cantik ya. Bukan dengan tangan. 600,000. Jadi apa nak kita nak letak di depan ni? Ya, lebih kurang. Lebih kurang. Okey. Sama juga di sini, lebih kurang. Oh, bising pula keluar ya. Jadi jawapan bilangan manik X lebih kurang 400,000. Bilangan manik Z lebih kurang 600,000. Terdekat. Ya. Bundarkan kepada puluh terdekat. Jadi bila puluh, cikgu turunkan nombor ni balik ya. 619,000 ni. Jadi puluh sah. Yang ni adalah puluh. Jadi 5 adalah rumah puluh. Sebelum kita nak tahu yang mana satu, sebelum tu kita mesti tahu nombor kaya, nombor miskin. Dia ada bukit di tengah ni ya. Cikgu buat sifar. 1, 2, 3, 4. Ini adalah nombor miskin. Okey, satu lagi 5, 6. Sebab dia nombor besar, kita bawa dia turunlah. 5, 6, 7, 8, 9. Sifar 1, 2, 3, 4 ni kita tambah sifar. Maksudnya nombor miskin. Tak ada duit lah. Okey, 5, 6, 7, 8, 9. Kaya. Jadi kita tambah 1. Okey, ini tambah 1. Jadi apa yang cikgu nak nyatakan di sini. Bila melibatkan bunda, awak puluh terdekat, awak bulatkan nombor 5 kan? Okey, sekarang tengok jiran dia. Ni jiran dia. Jiran dia. 7 ni. Kaya ke miskin? Jiran dia. Oh, kaya lah cikgu, 7 ni kaya. Jadi kita tambah 1 dekat 5. Dia sedekah kat nombor 5 ni, duit. RM1. Dia sedekahkan 1. 1 nombor di rumah nombor 5. Jadi kita ambil balik nombor di hadapan. 6, 1, 9, 2. Okey, 5 tambah dengan 1 kita akan dapat 6. Okey, bila melibatkan yang bulat ni, kita dah mula bulat. Jadi belakang pun kita jadikan dia sifar. Kita bulatkan dia juga. Jadi nampak tak? Dia jadi 60. 60. Jadi puluh, 60.
puluh. Okey, puluh maksudnya 60. 60. Okey, sekarang kita lihat ribu pula. Ribu terdekat. Okey, kita bulatkan pakai ribu lah. Oh, dia nak minta ribu lah. Jadi kita lihat nombor 11, 10, ratus, ribu. Oh, 9 ni, 5,000 kita bulatkan juga. Tengok jiran dia. Jiran dia 2. 2 miskin ke kaya? Oh, miskin lah cikgu. 2 ni. Okey, jadi kita tambah sifar di nombor 9. Jadi kita ambil balik. 6, 1, 9 tambah sifar. Betulkan 6 dulu ya. 9 tambah sifar, kita kekalkan 9. Automatik belakang kita jadikan dia sifar, sifar, sifar. Jadi, bila kita menyebut nombor 61,619,000. Jadi, 9,000 ni, ribu ni, kita akan sebut 9,000. Nampak? Belakang ni mesti kita jadikan sifar. Kalau puluh tadi, 60. Kalau ribu, 9,000. Jadi jawapan dia 619,000. 619,000. Cikgu boleh tak letak sama dengan? Sama dengan tidak perlu letak. Untuk bundar yang sama dengan ni, kita tak boleh letak. Ya, jadi jangan ada sama dengan. Ya, sebab dia tak sama pun. Okey. Baik, seterusnya kita tengok bundar juga 241,764. Kita nak bundarkan kepada puluh ribu terdekat dan juga ratus ribu terdekat. Baik, cikgu dah turunkan dua nombor ni di sini, jadi memudahkan kita buat pengiraan. Okey, kita lihat dulu, dia minta puluh ribu terdekat. Jadi kita tengok nombor 10, ratus, ribu dan puluh ribu. 4 ni adalah 10,000. Sebelum tu kita kena ingat balik tadi. Apa nombor kaya? Miskin? Ya, nombor miskin sifar. 1, 2, 3 dan 4. Seterusnya 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, nombor miskin kita tambah sifar. Nombor kaya tadi kita tambah 1. Jadi di sini 4 ni tengok jiran dia. Jiran dia kaya ke miskin? Ya, miskin. Jadi kita cuma tambah sifar di sini. Bila kita tambah sifar, kita akan dapat 240,000. Automatik belakang tu kita jadikan dia sifar. Ya, jadikan dia sifar. Begitu juga bila soalan minta ratus ribu terdekat. Okey, 10, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Kita bulatkan yang dia minta tu. Ratus ribu ni. Tengok jiran dia. Jiran dia kaya ke miskin? 4 ni miskin. Okey, jadi kita tambah sifar. Jadi masih kekal 2 tambah sifar 2. 2. Okey, belakang ni automatik bila kita letak bulat ni di depan, automatik belakang pun kita jadikan dia bulat. Jadi awak akan dapat sini 200,000. Bundar 100,000 jadi 200,000. Bundar 10,000, 40,000 di belakangnya. Okey. Okey, terus kita tengok. Okey, dah habis sekian. Terima kasih. Okey, nanti cikgu akan bagi awak latihan seterusnya ya. Bye.